Dengar tak? Emiliana dengar tak? Cikgu Emiliana? Dengar. Dengar tak? Yang itu dengar, yang ini tak dengar. Okey. Saya ambil gambar, tiga screen. Okey. Okey, lesson guide. Cikgu tak cakap apa-apa, orang tak dengar Okey, pertama sekali kita nak tengok dalam takrifan reka bentuk dan teknologi, mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih, menjelaskan prinsip reka bentuk, mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk dalam reka bentuk objek asas, memandang beza prinsip dan juga elemen reka bentuk, menemukan kriteria reka bentuk yang baik, membina objek asas. Okey, reka bentuk ialah Salam. Tak dapat gambar. Awak tak dapat gambar? Sekejap Baik. Dah. Okey, minta maaf lah. Ada masalah lain pula. Banyak masalah ini. Okey, takrif reka bentuk. Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk memastikan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Kemudian merupakan takrif teknologi. Teknologi ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga ataupun sistem. Okey, so kita tengok pada reka bentuk. Reka bentuk tu pengetahuan lah untuk awak macam mana awak nak susun sesuatu bahan tu supaya reka bentuk tu menjadi menarik, supaya reka bentuk tu menjadi memberi impak kepada kehidupan. Kemudian teknologi tu apa yang dalam satu reka bentuk kita apply teknologi. So teknologi tu ialah aplikasian lah ilmu sains dan matematik. Kenapa kita tekankan kat sini ilmu sains dan matematik? Sebabnya dalam satu teknologi dia mesti ada sumber sains sikit, dia ada sumber matematik sikit. Okey, takrif reka bentuk dan teknologi ini boleh digabungkan. So bila kita gabungkan reka bentuk dan teknologi, ia merupakan satu gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang. Apa yang diaplikasikan kat situ adalah pengetahuan sains dan juga matematik. So basically apa yang awak belajar dalam RDT, ada sedikit sains dan ada juga sedikit matematik, ada sikit pendidikan seni. Okey, so takrif teknologi adalah pengetahuan yang mengaplikasikan sains dan matematik. Tak keluar lagi Dia dah tekan. Okey. Takrif teknologi adalah pengetahuan yang mengaplikasikan sains dan juga matematik bagi memudahkan atau menyelesaikan masalah manusia menggunakan pelbagai sumber dan juga pengetahuan teknikal yang terus berkembang. Okey. Kita tengok pada perubahan reka bentuk basikal. Ni saya bagi contoh lah berkenaan dengan teknologi. So basikal lama, macam mana rupa dia dengan basikal baru. Cuba awak bayangkan basikal tu tidak berubah design. So bila tak berubah design ni, basikal lama, macam mana kita nak gayuh dan macam mana kita nak naik. So dia
tayar belakang kecil, tayar depan dia besar. Kalau awak tengok dengan lebih rapat, sebenarnya basikal lama dibuat daripada ada bulu sikit, ada kayu sikit lah. Okey, basikal baru, sekarang basikal pun dah ada yang boleh angkat dengan satu jari itu tapi itu harga RM45,000 ke atas lah. Okey, bidang reka bentuk dan teknologi. Dah berubah ke semua slide? Okey, bidang reka bentuk dan teknologi terbahagi kepada dua. Yang pertama, bidang konkret, yang kedua bidang abstrak. Dalam bidang tersebut dipecahkan lagi kepada dua, iaitu bidang teknologi dan seni di bawah konkret, perkhidmatan dan komunikasi di bawah abstrak. Apa yang tak? Husni Ibrahim. Arif Darus, saya minta jangan bersembang benda yang tak sepatutnya. Terima kasih. Okey, dalam bidang konkret ada teknologi. Dalam teknologi kita boleh tengok satu contoh lain. Peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian dan juga persenjataan lah. So persenjataan memang ada teknologi-teknologi terkini yang digunakan. Okey, untuk seni, bawah seni ada seramik, masakan, contoh makan sekarang ada nasi lemak atuk, tengah famous sekarang. Lepas tu terus McDonald keluarkan Prosperity Burger, ada barang di tengah. Jadi setiap kita bagi setiap pengusaha makanan dia akan bersaing lah. Okey. Kemudian lukisan yang kita katakan tentang lukisan. Kemudian alat muzik, alka, halus dan juga sulaman ataupun anyaman. Okey. So kalau awak tengok basically konkret dengan abstrak, konkret adalah benda yang awak boleh pegang dan secara nyatanya awak nampak, awak sentuh. Abstrak adalah benda yang kita kena dia kena ada medium lain supaya awak nampak. So basically dia adalah benda yang satu nampak, kemudian satu lagi yang dia agak halus sikit orang kena tengok. Okey, untuk abstrak ada dua, perkhidmatan dan juga komunikasi. So perkhidmatan dekat bawah tu ada macam-macam lah. Pengangkutan, ada sewaan. Okey. Sistem pembelajaran, contoh sekarang ada sistem pembelajaran kita gunakan dia bidang teknologi berbentuk abstrak. Proses dan langkah, sistem pengairan, bahasa atau cara, bunyi, isyarat dan suara, persuratan, pengiklanan, grafik itu semua adalah komunikasi. So kenapa kita katakan pengiklanan dan grafik merupakan komunikasi? Sebabnya sebabnya grafik adalah benda yang awak kena tengok kemudian awak akan faham lah apa yang cuba disampaikan oleh pengiklanan tersebut. So pengiklanan, komunikasi tak semestinya bercakap, dia mungkin ada benda lain seperti gambaran ke ataupun macam awak tengok contoh kan saya memang agak kagum lah dengan pengusaha-pengusaha permainan video di dunia sebabnya permainan video tu di dunia dia keluarkan dia grafik dia tentang contoh PUBG keluar grafik dia, Mobile Legends keluar grafik dia, awak dah boleh beza kan Mobile Legends yang mana, PUBG yang mana. Sebab PUBG ada pintu kan, Mobile Legends tak ada pintu. Tu contoh lah. So grafik tu kemudian komunikasi yang baik lah. Dan awak kenal itu apa? FF. FF tak tahu. Okay, slide seterusnya. Tak keluar lagi Dah. Okey, mengenal pasti elemen dan kebentuk berdasarkan pembuat yang dipilih. Apakah elemen dan kebentuk? Elemen dan kebentuk ialah unsur-unsur yang digunakan untuk menzahirkan idea awal sebuah rekaan secara lakaran. Tujuan dia adalah untuk memilihkan idea yang awak nak gambarkan tu dipahami oleh mereka. So apa yang dimasukkan di sini, dalam elemen ada pelbagai. Awak apply elemen ni daripada awak kecil, daripada zaman awak melukis-lukis anime tu sampailah sekarang sebenarnya dah di-apply tapi mungkin awak sedalam dia tu. So untuk elemen reka bentuk ada 6 elemen. Yang pertama garisan, bentuk, tekstur, saiz, warna dan rupa. So kita akan pergi satu-satu. Okey, elemen yang pertama garisan. Apakah itu garisan? Garisan dia dipecahkan kepada ada 9. Yang pertama
Membahagikan dua ruang kawasan. Contoh awak tengok pada satu peta atau plan, awak tengok ruang tu boleh dibahagikan dua lah. Kemudian menunjukkan pergerakan atau arah aliran. Kemudian menunjukkan penghubungan antara elemen, mewakili ketegangan antara dua titik. So boleh tengok gitar, dia letak, dia ada dua titik lah. Satu yang bahagian depan, satu yang belakang. Kemudian dia pasang satu tali tu. Itu awak cuba petik, terus keluar bunyi. Okey, kemudian menunjukkan kestabilan dan juga kelihatan, menunjukkan keseimbangan, menunjukkan daya pergerakan yang dinamik, mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu, menunjukkan objek itu dekat, menunjukkan objek itu jauh. Okey, daripada lakaran kita boleh tengok yang mana jauh, mana yang dekat. Okey, elemen rupa. Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaan. So rupa ni dia ada permukaan lah, sama ada rata ataupun tidak, dan juga bergarisan di luar sebagai sempadan. So basically elemen rupa apa yang awak lakar sebelum ni itu adalah 2D. So beza dengan RBT, kita di bab 4 kita akan belajar lakaran untuk 3D. Kemudian 4D, salah, 4D tu barulah. Okay, untuk rupa geometri, ada bulatan kat situ, ada lonjong, itu semua rupa geometri. Okay, awak tengok pada rupa yang kedua adalah rupa organik. Dia Najimah Nazri. Okey, rupa organik. Okey, rupa organik, pada rupa organik ada daun, ada bunga, ada buah dan sebagainya lah. Contoh rupa organik yang lain adalah bunga. Bunga, rama-rama, awak buat siput sedut kan, siput sedut, ayam, ikan lah. Kalau tengok pada lakaran, ikan kalau awak lukis dalam akuarium, saya selalu tegur belajar ikan kalau lukis pada akuarium, ikan semua ke pandang kanan, ikan semua pandang kiri. Dia ikan tak saling pandang-memandang. Okey, elemen seterusnya adalah bentuk, objek yang punya ruang isi padu dan juga mempunyai lebih daripada satu permukaan. So boleh tengok bentuk adalah benda yang terbentuk lah. Selain daripada kursi, ada almari, ada meja dan sebagainya, itu nampak bentuk. Kemudian elemen yang seterusnya adalah tekstur ataupun jalinan. Merupakan satu teknik yang memberikan impak ataupun kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan ataupun objek. So tekstur ni, benda yang awak tengok permukaan dia tu ada rasa permukaan dia. Ada macam kita panggil, contoh kat rumah ada tikar getah kan, cuba tengok permukaan tikar getah. Awak tengok permukaan jalan, dia ada tekstur dia sendiri. Seterusnya elemen saiz dan juga elemen ruang. Okey, elemen saiz awak boleh tengok ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. So boleh tengok saiz botol besar, botol kecil, botol panjang, botol tinggi. Kemudian elemen ruang, kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen larisan bagi menampakkan objek dengan lebih jelas, berbagi kepada dua, iaitu ruang nyata dan juga ruang fizikal dan juga ruang ilusi tampak lah. So boleh tengok ruang positif dan negatif. Okey, kita tengok pada seterusnya elemen warna. Elemen warna basically ada 3 warna utama. Warna primer, warna sekunder, warna tertier. So dalam warna primer tu ada merah, kuning, biru. Kemudian semua warna ni bila digabungkan, dia akan grupkan pula kepada warna panas, warna sejuk. Adakah tak bunyi loceng? Sekarang saya berada di sekolah. Dia kata dia dapat korang tak pernah hantar sekolah ni kan? Sebab korang dekat tu kan? So kita doang lah. So warna panas, contoh warna panas warna oranye, merah, kuning. Sebab tu masa kecil kalau budak lelaki ni lasak dia tak bagi pakai warna oranye, warna merah. Okey, warna sejuk, warna-warna yang sejuk lah, hijau, biru, warna purple, kuning dan sebagainya. Okey, prinsip reka bentuk. Okey, prinsip reka bentuk ada 7. Yang pertama keseimbangan.
Yang kedua pengulangan, yang ketiga kontras, yang keempat kepelbagaian, yang kelima kesatuan, yang keenam keringkasan, yang ketujuh harmoni. Saya suka warna biru. Okey. Okey, saya pun suka warna biru. Saya suka kuning hijau. Okey, Chan Wai Ling, Sophie. So, what I call it Sophie. I like green too. I like baby blue too. Apa? Ada? Madam. Tak ada guru. Tak ada guru. I love red too. Okey, slide seterusnya. Prinsip reka bentuk ada 7 tadi. Yang pertama keseimbangan. Yang kedua pengulangan, yang ketiga kontras, yang keempat kepelbagaian, yang kelima kesatuan, keenam keringkasan, kemudian yang ketujuh harmoni. Jadi kita akan tengok kejap lagi satu-satu. So apa yang dimasukkan keseimbangan? Keseimbangan adalah simetri dan juga asimetri. Let's say apa yang dimasukkan dengan simetri, boleh tengok muka awak, tengok muka saya. Keseimbangan, bila saya belah muka saya dua-dua, kanan dengan kiri adalah sama. Itu adalah keseimbangan. Contoh, kalau asimetri, saya belah muka saya dua-dua, sebelah ni mata dekat bawah, hidung dekat telinga, bibir dekat atas, kaki ni dekat tu. So itu adalah asimetri. Prinsip pengulangan adalah penyusunan semula objek secara berulang. So apa yang dimasukkan pengulangan, benda tu berulang lah. Contoh macam pada jam, boleh tengok jarum jam tu dia susun secara berulang. Kemudian prinsip kontras, apa yang dimasukkan dengan kontras, perbezaan antara ciri elemen yang digunakan. Boleh tengok warna biru dengan kuning, dia sangat kontras. Kalau tengok ada artis pakai warna tudung warna pink, baju warna hijau, kasut warna merah. Itu adalah konsep dia nak gambarkan kontras. Jadi kalau untuk artis tu sesuai lah. Tapi kalau awak tengok Korea, ada ke pakai warna kontras? Apa BTS Army kat sini? Tak ada kan? Sebab apa Korea tak pakai warna biru? Kenapa artis Malaysia ramai pakai? Sebab artis Malaysia dia Sebab tak suka colour. Sebab dia tak suka colour scheme dia. Kali skin. Siapa yang tak suka colour scheme? Colour ya. Okey, kita tengok pada prinsip pada prinsip seterusnya. Prinsip ni awak boleh tengok dekat ruang yang saya tunjuk itu ruang prinsip kepelbagaian. Apa yang dimasukkan pelbagai? Gaya, nilai, idea berbeza dalam satu reka bentuk. Dan kesatuan, semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk tema ataupun idea yang Pelbagaian dia berbeza. dalam bentuk visual yang lebih ringkas. Kemudian prinsip harmoni ada bagi efek keamanan dan kedamaian. So kalau awak tengok, bila awak buat satu ruang, ni tips untuk membahagiakan kedua ibu bapa awak lah. Tips dia, bila awak tengok pada satu ruang tersebut mesti ada prinsip-prinsip yang sepatutnya. Kalau kita ada kepelbagaian, cuba tengok pada ruang tersebut, ada tak kepelbagaian tunjukkan kat situ? Ada kan? Ada yang guna kotak tu dia konsep dia berulang lah. Kemudian ada konsep harmoni. So awak nampak ada daun-daun kat situ, kemudian dia ada gunakan satu sofa yang simetri, kemudian ada cermin pada belakang dan juga rak buku di bahagian belakang. Okey, konsep kat sini selain daripada itu adalah keringkasan. Apa yang dimasukkan dengan keringkasan? Minimalis. So minimalis, dia tak perlu, tempat tu tak perlu serabut. Apa saja kalau pergi bilik hotel, awak akan tengok konsep ni diamalkan. Kenapa diamalkan? Supaya orang pergi hotel untuk bercuti. Jadi tempat tu kena simple, casual dan minimalis lah. Dia tak boleh begitu serabut. Kalau serabut, contoh pergi rumah yang banyak sangat perabot tu,
tak sesuai lah sebenarnya. So macam mana awak nak apply prinsip-prinsip reka bentuk dalam reka bentuk objek asas? Dia bermula dengan bentuk objek asas, itu pertama. Yang kedua, langkah dia 1 dan 2. Apa yang awak buat adalah awak lakar bentuk oktagon, kemudian awak bina garisan binaan. Kemudian langkah ketiga, lakar bentuk bulatan. Langkah keempat, lakar bahagian tali. Langkah kelima, kita perincikan. Okey, apa yang saya nak terangkan kat sini. Let's say awak nak buat satu produk, bukan saja produk lah. Apa saja bila awak mula melukis, awak akan mula dengan objek asas dulu. Contoh, awak akan mula dengan muka dulu kan. So objek asas muka adalah bulat. Barulah awak tambah dagu, awak tambah belah atas kan. Okay, kemudian langkah 1 dan 2, awak lakar pula bentuk lain yang ada. Kita bina pula garisan binaan pada lakaran tersebut. So step by step ni sebenarnya awak dah buat daripada dulu. Dia sebenarnya itu adalah aplikasi lah macam mana kita nak buat satu bentuk objek asas. So kesimpulan dia kat sini, kalau awak tengok, kat situ ada prinsip. Prinsip yang awak gunakan adalah ringkas, muka jam, kesatuan, jarum, pengulangan, tali jam, harmoni pada tali dan juga tepi jam. Okey, kenapa dikatakan harmoni? Dia punya konsep kat situ menenangkanlah, senang kat situ. Kemudian elemen yang digunakan adalah saiz, rupa dan juga bentuk. Apa yang dimaksudkan dengan saiz, awak nampak dia punya sizing kat situ, berbeza. Kemudian pada rupa pun awak nampak, ada tak rupa kat situ? Garisan yang bersambung dipanggil rupa. Bentuk pun ada di situ. Jadi, selepas awak buat lakaran tersebut, awak akan pergi kepada, kita akan banding beza prinsip dan elemen reka bentuk. So bila awak nak banding beza prinsip dan elemen reka bentuk tu, awak tengoklah ada tak semua bahagian tu. Ada garisan, ada rupa. Saya rasa awak kenal kan garisan yang mana, rupa yang mana, bentuk yang mana, tekstur yang mana. Okey. Kemudian prinsip, ada tak keseimbangan? Okey, keseimbangan macam saya kata simetri dan simetri. Pada muka jam, side kanan dan side kiri sama, itu adalah keseimbangan. Pengulangan pada jarum jam tu, pada jam tu awak nampak dia punya, pada jam tu awak nampak dia punya, pada jam awak nampak dia punya, apa tu, garis-garis. Okey. Kemudian kesatuan, keringkasan dan juga harmoni pada satu lakaran lah. Okey, setelah melihat pada membanding beza, awak akan tahu kriteria reka bentuk yang baik adalah reka bentuk yang cenderung kecenderungan inovasi lah. Maksudnya kat situ produk tu unik dan boleh berdaya saing. Kemudian kreativiti, kreatif. Kalau produk awak tak kreatif, rasanya produk awak susah nak dijual. Kemudian keaslian reka bentuk, kemudian kekuatan kualiti dan juga keboleh pasaran. Okey. Kekuatan kualiti dan keboleh pasaran, last sekali ergonomik, ciri kesedaran yang ada pada sesuatu produk. Okey, apa yang dimaksudkan ergonomik? Bila awak duduk, awak tunduk sikit, lama-lama belakang leher awak sakit. So yang tu kedudukan yang tidak ergonomik. Jadi untuk bila duduk lama, sesuainya awak duduk tegak, kepala awak bersandar pada ada ruangan khas lah. Jadi itu adalah design yang ergonomik. Kalau awak tengok luar negara, overseas, orang luar negara dia punya sizing lebih panjang sikit atau lebih tinggi sikit daripada kita. Jadi orang di luar negara dia tidak memakai, kebanyakan dia tak pakai sedan. Kereta sedan tu macam kereta Persona, kereta Honda City, kereta Honda Civic. Itu contoh kereta sedan lah. Kebanyakan dia pakai 4-wheel drive. Apa yang maksudkan dengan 4-wheel drive adalah kereta yang kereta pacuan 4 roda lah. Kereta tu lebih tinggi, lebih besar dan lebih panjang. Jadi dia punya ruang kepala pun lebih tinggi. Contoh macam saya, kalau saya naik kereta kancil, saya stres lah sebab kepala saya akan cepat terantuk kat sini. Okay. So bila awak dah tahu prinsip dan juga aplikasi dan elemen, awak akan buat satu, kita akan bina objek asas. So apa yang kita nak, apa yang cuba kita fahamkan tentang membina objek asas ni, apa Idlan Nai ni? Okey, membina objek asas, ini adalah objek-objek asas.
ada cone kat situ, ada hexagon, ada star, ada pelbagai lagi. Itu adalah membina objek asas. So pembinaan objek asas biasanya bermula daripada kotak, lepas tu tengoklah kita akan buat bulatan ke, segitiga ke. Okey, kemudian teknik pembinaan objek. Ada 4 teknik yang utama. Teknik pertama adalah pembenaman ataupun intersect. So boleh tengok kat situ daripada satu bongkah, dia akan mengambil bongkah yang lain untuk letak dekat dalam bongkah yang sedia ada tu. So kita panggil itu adalah intersect ataupun pembenaman. Okey, yang kedua adalah pembuangan, subtract. Contoh kan, pembuangan ni biasa dibuat kat rumah. Kau boleh tengok kalau nak buat sandwich, awak buang bahagian yang warna coklat tu, itu kita panggil pembuangan lah ataupun subtract. Okey, seterusnya peleraian ataupun explode. Daripada satu kotak yang ada, awak leraikan, explode. Dia punya bulatan tu, ruang tu, itu adalah explode. Yang keempat adalah penyatuan atau union. Sama seperti Lego. So pernah main Lego masa kecil-kecil. So Lego konsep dia macam tu lah. Dia satukan, bongkah-bongkah kecil tu menjadi besar. So itu adalah konsep Lego. Okey, kita pergi pada topik seterusnya, kepentingan reka bentuk dan teknologi. So apa itu kepentingan reka bentuk dan teknologi? Okey, dalam kepentingan reka bentuk dan teknologi, awak akan belajar menyenaraikan kepentingan reka bentuk dan teknologi, mengenal pasti peranan reka bentuk, menerangkan etika reka bentuk, meneroka kejayaan dalam bidang reka bentuk. Okey, so ada 4 perkara penting yang kita akan belajar dalam bab ni. Boleh tengok balik apa itu kepentingan, apa itu peranan. Okey, kita tengok pada kepentingan reka bentuk. Okey, kenapa reka bentuk ni penting kepada negara, dunia dan sebagainya? Sebab dia menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Maksudnya teknologi moden tu teknologi yang sekarang pakai phone macam-macam kan. Cuba bayangkan tak ada phone, awak pula kena PKP. Tak ada phone, macam mana saya nak mengajar? Mati. Mati? Kita orang dulu tak ada phone, delete je, tak mati pun. Okey, yang kedua menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan perniagaan. Contoh sosial dan sains dan perniagaan ni, macam sekarang lah saya tengah bercakap, ada dekat sini yang tengah menyembang, ajak main FF lah, Roblox lah, PUBG lah. Memang cikgu. Sosial dan juga perniagaan lah. Kemudian yang ketiga, memenuhi kehendak yang ada masyarakat. Ya, begitu. Memudahkan usaha kerja melalui penguasaan. Okey, memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif, membuka laluan kerjaya dan juga pekerjaan. So kepentingan RBT ni mengikut bidang ada pelbagai kegunaan dia. Antaranya untuk industri, kejuruteraan, kesihatan dan keselamatan, maklumat dan komunikasi, kediaman, olahraga dan rekreasi, pengangkutan, sains gunaan dan juga ketenteraan. So ada macam-macam penggunaan. Contoh kalau awak pakai, kalau tengok cerita Fast and Furious kan. So kalau tengok Fast and Furious tu, boleh tengoklah macam mana dia cikgu internet slow. Okay. Okay, so kalau awak tengok cerita Fast and Furious tu, awak boleh tengok dia punya perubahan dari segi teknologi tu macam mana. Okay, peranan reka bentuk. Okay, peranan reka bentuk untuk individu, untuk masyarakat, pengeluar dan negara. So individu menjadikan pengguna lebih kreatif, mudah melakukan tugas, menerima manfaat dan sebagainya. Untuk masyarakat, melindungi dan juga memelihara etika sosial. Untuk pengeluar dan negara, untuk menjadikan negara lebih produktif lah, lebih bermaruah. So untuk pengetahuan awak, Malaysia merupakan pengeluar aircon utama dunia. Walaupun awak tengok aircon kat rumah tu brand, macam-macam brand, Samsung lah, Panasonic lah. Samsung memang daripada Korea tapi pengeluar aircon adalah daripada Malaysia. Okey, etika dalam reka bentuk. Dalam reka bentuk, awak kena aplikasikan beberapa etika. Antaranya keaslian, jujur, bermanfaat, mesra, alam sekitar dan selamat digunakan. So boleh tengok daripada skrin tu, ada skrin tengok handphone lama dengan handphone baru. So apa kat situ? Awak tengok bateri handphone lama dengan bateri handphone baru. Bateri handphone lama dia tahap pencemaran dia sangat teruk Jadi diorang upgrade kepada lithium. Masalah bateri handphone baru ni
lama-lama kalau tak jaga dengan baik boleh menyebabkan kebakaran. So bahaya. Power bank charge waktu sambil main game. Bila handphone terlalu panas akan ada bentukan api kat situ, mulalah kebakaran. Kemudian boleh tengok game lama, zaman dulu main game bola. Zaman sekarang korang dah main game macam-macam apa tadi, FF lah, PUBG lah, Mobile Legend, Roblox dan sebagainya. Okey, boleh tengok handphone lama ada kamera tapi kamera dia tak macam sekarang. Sekarang ni kalau muka tak berapa boleh pergi pakai kamera handphone baru terus cantik. Ataupun sekarang apps pun dah banyak lah dekat IG. Okey, kejayaan dalam bidang RBT. Okey, yang tak berubah slide tu nanti boleh tengok. Kejayaan arkitek, kejayaan yang dipaparkan dalam buku teks adalah kejayaan-kejayaan yang famous lah. Arkitek, reka bentuk otomotif, reka bentuk engineering, semua reka bentuk dalam mana-mana kejayaan dipanggil terlibat dalam reka bentuk dan teknologi. Awak buat video game, itu juga reka bentuk permainan. Sebab tu, interface Mobile Legends dan PUBG tak sama. PUBG ada pintu, Mobile Legends tak ada pintu. Sebab apa? FF pun tak ada pintu buat lagi. FF ada pintu? Tak ada. Tak ada pintu cikgu. Buri. Cikgu permainan PUBG ni tak ada cikgu. PUBG ada pintu. Cikgu buka Saya tak ada cikgu. rumput simen. Okey, mereka bentuk pengajaran, orang yang design slide lah. Seniman landscape, mereka bentuk lampu, mereka bentuk produk dan sebagainya. Selain daripada tu, mereka bentuk perkhidmatan. Okey. Saya mewakili semua guru-guru RBT SMK Jalan Kebun mengucapkan terima kasih banyak. Dan semoga kita berjumpa lagi, insyaAllah kita akan maklumkan. Sebenarnya tak sangka hari ni keluar sampai join ramai. Okey, siapa yang tak dapat tengok slide tadi nanti akan di-share dekat YouTube, so boleh tengok dekat YouTube. Daripada tu, cikgu akan masukkan Channel YouTube. semua pelajar wajib jawab. Siapa yang tak jawab dianggap adil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Bye. Waalaikumsalam cikgu. Bye. Orang-orang tunjuk muka. Bye. Bye. Thank you cikgu. Orang tunjuk muka. FM. King. Kau dengar tak King? Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Salam cikgu. Bye bye. Cikgu, saya masuk lama tadi. Buku pakai buku apa Buku? Baik. Sama-sama. Cikgu, buku pakai buku apa? Buku panjang. Cikgu, saya tengah main Roblox. Okey. Bye, saya keluar dulu. Dah pergi kelas terus. Okey. Ada ini.